Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nahnu min majmu'at الثانية سنقدم لكم عن الموضوع أحكام الحج والعمرة. قبل ذلك أنا حزيرة بنتي عمر أي 19 سلاسل 4 3 1 2. التعريف بهما ومشروعيتهما. الحج لغة القصد، وقال الخليل كثرة القصد إلى من يعظم، وشرعة القصد إلى بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة بشروط مخصوصة. Haji pada lughahnya adalah niat. Berkata Khalil Al-Khalil, kebanyakannya itu kepada orang yang dimuliakan. Syariat dia adalah niat yang membawa kepada Mekah, Baitul Haram untuk menunaikan ibadah yang tertentu serta dengan syarat-syarat yang tertentu. Umratul lughah الزيارة، يقال اعتمار فلانا أي زارة، وقيل القصد إلى مكان العامر، وشرعا القصد إلى بيت الله الحرام في غير وقت الحج لأداء عبادة مخصوصة بشروط مخصوصة. Umrah pada lughah adalah ziarah. Berkata sekian-sekian iaitu fulanan, apa sahaja ziarah. Dan dikatakan pula adalah niat yang membawa kepada tempat-tempat yang amir. Pada syarak pula, niat ke Baitullahil Haram selain daripada waktu haji, untuk mengadakan atau menunaikan ibadah yang khusus dengan syarat-syarat yang tertentu. فرق بين الحج والعمرة. الحج يختلف عن العمرة من حيث الزمن وفي بعض الأحكام. أما من حيث الزمن فالحج له أشهر معلومات لا يجوز بغيرها ولا تصح النية الحج إلا فيها، وهذه أشهر شوال وذو-القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وأما العمرة فالسنة كلها زمان لأدائها ما عدا أيام الحج لمن نوى به فيها. Ibadah haji ini berbeza dengan ibadah umrah daripada sudut zaman dan dari sudut beberapa hukum tertentu. Adapun pada sudut zaman, ibadah haji ini dilakukan pada bulan-bulan yang telah ditetapkan, yang mana jika tidak dilakukan pada bulan tersebut maka tidak sahlah haji tersebut. Dan antara bulan tersebut adalah bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari pada bulan Zulhijjah. Dan adapun ibadah umrah boleh dilakukan sepanjang tahun pada bila-bila waktu sahaja. Zaman مشروعيتها لعل أرجح ما قيل في تحديد زمان الذي شرع في الحج والعمرة أنه العام 9 من هجرة النبي لا بدليل قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان بوفد عبد القيس الذي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في أول عام 9 للهجرة، وقد سألوا عن الأوامر التي يجب أن يأتمروا بها. أمركم بالإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخميس من المغنم. فلو كان الحج مفروضة قبل ذلك لعده في جملة أوامر التي وجهها إليه. Mengenai pensyariatan ibadah haji dan umrah ini, pendapat Beliau Raja mengatakan bahawa
Berlakunya persyariatan ini pada awal tahun ke-9 Hijrah, di mana seorang sahabat Abdul Qais bertemu dengan Rasulullah pada awal tahun 9 Hijrah dan mereka bertanya kepadanya tentang perintah yang harus diberikan. Maka Rasulullah menjawab iaitu memerintah dengan beriman kepada Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan dan memberikan 1/5 harta rampasan. Seterusnya saya akan sambung dengan hukum dan dalil. Yang pertama, hukum al-hajju wa daliluhu. Al-hajju fardu bittifaqul muslimin wa ruknu min arkanil Islam lam yukhalif fi dhalik ahadu minal muslimin wa daliluhu al-kitab, as-sunnah wal ijma'. Hukum haji adalah fardu, ianya disepakati oleh keseluruhan umat Islam dan ia juga termasuk dalam rukun-rukun Islam dan tidak ada seorang pun yang berselisih tentang ini. Ammal kitab, faqawluhu ta'ala fi surah Ali Imran ayat 96, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Maksudnya, sesungguhnya rumah, yakni ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, yakni Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Fihi ayat bayyinat maqam Ibrahim wa man dakhluhu kana aminan wallahu 'alan nas hajjul bait min istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Maksudnya, padanya ayat ini menerangkan tentang makam Nabi Ibrahim. Sesiapa yang masuk ke dalamnya akan mendapat keamanan dan Allah mewajibkan bagi yang berkemampuan, dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh makhluknya. Wa amma sunnah faqawluhu alaihi salatu wassalam faya rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu buniyal Islam ala khamsin syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa itu zakah wa sawm Ramadan wa hajjul bait liman istata'u ilaihi sabila. Terbina Islam atas 5 perkara: bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Wa ammal ijma' faqad infaqat kalimah ulama al-muslimin ala farditihi min ghairi an yashud minhum ahad walidhalika hukmu bi kufri jahidah li'annahu inkaran lamma thabat bil Qur'an wa sunnah wal ijma'. Para ulama telah bersepakat atas kefarduan haji tanpa ada yang berkecuali tentang kefarduannya. Oleh kerana itu, barang siapa yang menolak kefarduan haji dihukum kafir kerana ia mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, hadis dan ijma'. Hukmul umrah wa daliluha. Hukum umrah dan dalilnya. Al-umrah fardu kal-hajj ala al-izhar min qawli al-imam al-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala wa istadullu ala dhalika bil kitab wa sunnah. Umrah hukum fardu sama seperti hukum haji mengikut pendapat yang azhar daripada Imam Syafi'i. Ammal kitab faqawluhu ta'ala fi surah Al-Baqarah ayat 196, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maksudnya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Wa amma sunnah faqawluhu sallallahu alaihi wasallam fiha
رواه ابن ماجه البيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، jihad la qitalu fi al-hajj wal umrah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dengan sanad yang sahih. Hadis daripada Aisyah berkata, aku bertanya pada Rasulullah, adakah diwajibkan atas perempuan berjihad? Nabi berkata, ya, jihad, tapi tidak ada perbunuhan padanya, iaitu haji dan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Yusni Najwa binti Idris, I2014501. Man yajibu alaihi al-hajju wal umratu. Siapakah yang diwajibkan ke atasnya haji dan umrah? Yajibu al-hajju wal umratu ala tawfirat fi asyurutus sittah al-atiyah. Haji dan umrah adalah diwajibkan bagi mereka yang memenuhi 6 syarat berikut. Yang pertama, al-Islam. فلا يجب على غير المسلم وجوب مطالبة في الدنيا، لأن الحج والعمرة من العبادات التي لا يطالب بها غير المسلمين ولا تصح من غيرهم، لأن شرط صحة العبادات الإسلام. Maka tidak diwajibkan ke atas mereka seseorang bukan Islam membuat tuntutan haji di dunia ini, kerana haji dan umrah adalah antara ibadat yang tidak dituntut oleh orang bukan Islam dan tidak sah kepada orang lain kerana syarat sahnya adalah Islam. Yang kedua, al-thani al-aql, berakal. فالمجنون لا يجب عليه الحج والعمرة لعدم التمييز عنده بين المعمور والمحظور، ولأن الله تعالى إذا أخذ ما وهب فقد أسقط ما أوجب، ولا يتم التكليف شرعا إلا بالعقل. Orang gila, maka orang gila tidak diwajibkan ke atasnya haji dan umrah kerana dia tidak dapat membezakan antara yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Dan kerana jika Allah wali'anna Allah Ta'ala idza akhadha ma wahaba, dan kerana dia Allah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil apa yang diberikannya, maka dia telah menggugurkan yang wajib. Dan tugas itu tidak ditunaikan olehnya syariah kecuali dengan akal. Jika Allah bagi orang gila ni menunaikan ibadat, tidak sah baginya kerana syaratnya adalah hanya untuk orang yang berakal. Yang ketiga, al-bulugh. فلا يجب الحج والعمرة على غير البالغ لأنه غير المكلف إذا تكليفا شرعا إنما يكون بالبلوغ، ولقوله صلى الله عليه وسلم رفعوا القلم عن 3: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ. رواه ابن حبان والحاكم والصححه. Haji dan umrah tidak diwajibkan ke atas orang yang tidak balik, tidak dewasa, kerana dia tidak mukallaf, kerana kewajiban agama hanya pada masa balik, mencapai umur dewasa. Kalau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rafa'u al-qalamu an 3, telah dicabut pena daripada 3. Yang pertama, dari kanak-kanak lelaki sehingga dia balik, dari tidur sehingga dia bangun, dari orang gila sehingga dia sembuh. Maka lepas tercabut pena pada mereka, dalam hadis itu diwajibkan ke atas mereka untuk mengerjakan haji dan umrah. Yang keempat, al-hurriyah, kebebasan, bebas seorang hamba. Fala yajibu al-hajju wal umratu ala al-'abdu li'annahu la yamliku malan
bal huwa wa ma lahu malakun sayyiduhu. Maka tidak wajib haji dan umrah ke atas seorang hamba kerana dia tidak mempunyai harta. Bahkan dia dan hartanya adalah kepunyaan hambanya, kepunyaan tuannya. Yang kelima, al-tariq, keselamatan perjalanan. Falau khafa ala nafsihi aw malahu aduwan aw kana at-tariq khataran liwujudil harbu mislan la yajibu alaihi al-hajj wal umratu lihusul ad-durur. Wallahu ta'ala yaqulu fi surah al-Baqarah في الآية 195 ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة. Dan Allah berfirman, dan janganlah kamu mencapakkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Yang keenam, al-istata'ah, kemampuan jika berkemampuan. لقوله تعالى في سورة آل عمران في الآيات 97. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Dan di antara kewajipan manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, iaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanannya ke sana. Oleh hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ja'a rajulan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma yujiba al-hajju qala az-zadi war-rahilah rawahu at-Tirmizi wa qala hadis hasan. والزاد والراحلة في الحديث يفسران الاستطاعة والواردة في القرآن. Telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa yang mewajibkan seorang itu menunaikan haji? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekalan dan juga kenderaan. Di akhir hadis tersebut, Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah mengatakan hadis ini bertaraf hasan dan beramal ke atasnya di sisi ilmu, yang mana jika seorang lelaki memiliki bekalan dan kenderaan maka wajib ke atasnya untuk menunaikan haji. Ar-rahilah yang dimaksudkan di sini adalah kenderaan yang boleh menyampaikannya ke Mekah untuk menunaikan haji ataupun umrah, sama ada dengan membelinya atau menirunya. Para fuqaha mengatakan setiap yang boleh ditunggangi seperti unta, kuda, bagal dan keldai boleh dikira sebagai kenderaan. Adapun pada masa kini, kapal terbang, kapal laut, kereta, motosikal ataupun basikal boleh dikategorikan sebagai kenderaan untuk sampai ke Mekah menunaikan haji ataupun umrah mengikut peredaran zaman. Bima tatahaqqaqu al-istita'ah wal-istita'ah tatahaqqaqu bi an yamlika al-insan al-mal alladhi yalzamuhu li ada'i al-hajj wal-umratu min ajrati marakubun wa nafaqati zahaban wa iyaban بالإفاضة لما تفرضه عليه اليوم الحكومة من نفقة جواز السفر وأجرة مأتوف، ويجب أن يكون هذا المال زائدا عن دينه وعن نفقة عياله مدة غيابه. Dengan apa dicapai kemampuan ataupun keupayaan seseorang manusia itu. Keupayaan itu dicapai oleh orang yang mempunyai wang maupun harta yang diperlukan untuk menunaikan haji dan umrah, seperti tambang, perjalanan dan perbelanjaan pergi dan balik. Di samping apa yang dikenakan kerajaan pada hari ini dari segi perbelanjaan pasport dan bayaran tawaf,
dan ini wang mestilah melebihi hutangnya dan perbelanjaan keluarga semasa ketiadaannya. Anwa'u al-istata'ah, jenis-jenis kemampuan, keupayaan. Wal istata'ah naw'ani, istata'ah mubasyirah wa istata'ah ghairu mubasyirah. Kemampuan ni terbagi pada dua jenis. Yang pertama, kemampuan jelas, kemampuan yang secara langsung. Wa istata'ah ghairu mubasyirah, kemampuan yang terselindung, yang tidak jelas. Fal istata'ah al-mubasyirah, keupayaan secara langsung. Wa hiya an tamakkinu al-insan min al-hajj wal-i'timar bin nafsihi bi anna yakunu qadiran sahih al-jismi yumkinuhu as-safar wa ada'i al-munasik min ghairi an yanaluhu dururin kabir aw mashqatu la tamilu. Keupayaan langsung ni ialah seorang itu dapat mengerjakan haji dan umrah sendiri dengan mampu badan yang sihat, dapat bermusafir dan melakukan ibadat tanpa mendatangkan kemudaratan yang besar atau kesusahan yang tidak tertanggung. Kedua, al-istata'ah ghairu mubasyarah ia ayamliku al-mukallaf min al-mal ay ma yumkinuhu inabah ghairihi bil hajj anhu fi hayatihi aw ba'da mamatihi fiha idza kana la yastati' al-hajj bi nafsihi kibrun aw maradun aw nahu dhalik. Istata'ah ghairu mubasyarah ni kemampuan yang tidak langsung, kemampuan yang terselindung, yang tidak jelas. Tidak mempunyai wang yang cukup bahawa dia boleh mewakilkan orang lain untuk menunaikan haji bagi pihaknya semasa hayatnya atau selepas kematiannya. Jika dia tidak mampu mengerjakan haji, atau sebab dia tidak mampu mengerjakan haji sendiri kerana tua ataupun seumpamanya. Al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atan jahinatun ja'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nazaratu an tahujja famatat qabla an tahujja afa ahujja anha. Qala na'am haji anha. Ara'aita in kana ala ummuka dina akanta qadiyatahu. Qalat na'am. Qala iqadu dinallah falillahi ahaqqun bil wafa. Falafsi an-nisa'i anna rajulan qala ya Rasulullah inna abi mata wa lam yahujja afa ahujja anhu. Qala ara'aita law kana ala abika lina akanta qadiyahu. Qala na'am. Qala fadainullah ahaqqun bil wafa. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya wanita Juhainah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ibuku bernazar untuk mengerjakan haji, lalu dia meninggal sebelum menunaikan haji tersebut. Jadi patutkah saya menunaikan haji bagi pihaknya? Baginda bersabda, ya, tunaikanlah haji bagi pihaknya. Adakah kamu melihat jika ibu kamu berhutang, adakah kamu akan membayarnya? Dia berkata, ya. Baginda bersabda, bayarlah hutang Allah kerana Allah lebih berhak untuk membayarnya. An-Nasai berkata bahawa seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, ayahku telah meninggal dunia dan dia tidak menunaikan haji. Maka patutkah aku menunaikan haji bagi pihaknya? Baginda bersabda, adakah kamu melihat jika ayahmu berhutang? Adakah anda akan menilainya? Dia berkata, ya.
Rasulullah bersabda, hutang Allah lebih berhak untuk dibayar. Warwuya fi sahihaini inna imra'atan khas'amun qalat ya Rasulullah inna faridatullah ta'ala ala ibadihi fil haji adraktu abi shaykhan kabiran la yasbutu ala rahilah afa'ahujja anhu qala na'am. Maksudnya diriwayatkan dalam dua sahih bahawa wanita Khas'an ini berkata, wahai Rasulullah, kewajiban Allah Ta'ala atas hamba-hambanya dalam haji. Aku bertemu ayahku seorang lelaki tua dan tidak berdiri teguh di atas arwah, maka patutkah saya menunaikan haji bagi pihaknya? Maka Rasulullah berkata, ya. Kedua-dua hadis ini menyebutkan tentang al-istata'ah ghairil mubasyarah, yang mana haji yang tidak berkemampuan yang perlu mewakilkan orang lain untuk menunaikan haji tersebut atas asbab kematiannya ataupun tua, sakit yang tidak mampu untuk berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Najihah binti Mazlan, I20104471. Man yasah minhu al-hajju. Kanat asyurut as-sabiqah syurutu liwujubu al-hajju wa thubutu furdiyah. Faman lam yatawaffiru indahu wahidan minha lam yakun mukallifan bihazihi al-faridah. غير أن هذه الشروط لا علاقة لها بصحة الحج وعدمها، بل ربما صح الحج مع عدم توفر شروط وجوبه، وربما لم يصح الحج رغم توفر هذه الشروط. فشروط من يصح منه الحج وهي الإسلام، التمييز أي يحرم به في ميقاته الزمني. ثم الشرط الأول الإسلام، فمن لم يكن مسلما لم يصح حجه، بحيث إذا أسلم بعد ذلك وتوفرت لديه شروط وجوب الحج لم يغني حجه السابق ووجب عليه الحج من جديد. Di sini saya akan menerangkan tentang syarat-syarat sah haji, iaitu Islam. Seorang Islam yang telah mengucap dua kalimah syahadah dan telah melaksanakan rukun Islam dan mewajibkan menunaikan sepenuhnya mengikut kemampuannya. Sesiapa yang bukan Islam, maka hajinya tidak sah. Sehinggalah seseorang itu memeluk Islam dan menunaikan kewajipan yang lepas serta memenuhi syarat fardu haji dengan sempurna. Asyartu al-thani at-tamyiz. فإذا لم يبلغ الطفل سن التمييز لم يصح حجه مباشرة، والتمييز أن يبلغ الطفل سنا يتوفر لديه فيه من النباهة والوعي ما يجعله قادرا على أن يستقل بطهارته وإصلاح شأنه، وهي قد تختلف ما بين طفل وآخر. Syarat yang kedua iaitu seseorang yang berfikiran matang atau dikenali sebagai baligh. Jika kanak-kanak itu tidak mencapai umur pada tahapnya, maka haji tersebut tidak sah serta-merta. Ia dikenali sebagai mumayyiz, iaitu apabila anak tersebut
mempunyai sifat matang yang membuatkan dia mampu berdikari dan tahu tentang kesucian, maka dia telah baligh dan dikategorikan dalam golongan yang mumayyiz, iaitu berbeza dengan golongan kanak-kanak yang lain. Asyartu al-thalith ay yuharrimu bihi fi miqatihi az-zamani. Wal miqatu az-zamani lil hajj syahru Syawal wa Zilqa'dah wal 'ashru al-awwal min Zil al-Hijjah. Fala yasah al-hajj illa iza waqa'a bada'a min al-ihram bihi fi hadhihi al-fitrah. فإن أحرم بالحج خارج في هذه الفترة لم يصح حجه وتحول نسكه إلى عمرة على الصحيح. Syarat yang ketiga iaitu waktu yang diharamkan untuk menunaikan haji. Ia berihram dan pada waktu yang ditetapkan untuk menunaikan haji iaitu pada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan hari ke-10 Zulhijjah. 10 hari pertama Zulhijjah. Ibadah haji tidak sah kecuali ia dimulai dengan waktu ihram pada tempoh tersebut. Jika ia berihram haji pada luar tempohnya, maka hajinya tidak sah dan ibadahnya berubah menjadi umrah mengikut pendapat yang betul. Pada hari-hari tasyrik, umat Islam juga diharamkan untuk melakukan ibadah puasa iaitu 10 sehingga 13 Zulhijjah. فهذه هي شروط صحة الحج. فإذا توفر صح الحج بقطع النظر عن ثبوت وجوبه ويتبين إذا أن الطفل المميز إذا باشر الحج حجه ولو لم يكن مكلفا به بعد، بل يصح حجه إذا لم يكن مميزا أيضا فيما إذا أحرم وليه ثم طاف وسعى به ورمى الجمر عنه ووقفوا به في عرفة. Ini antara syarat sah ibadah haji. Jika seseorang kanak-kanak itu, iaitu yang telah baligh, memulakan ibadah haji, walaupun dia belum diwajibkan, maka hajinya sah, tetapi ia tidak masyhur. Dan jika walinya larang, maka tawaf, ia hendaklah tawaf, melemparkan batu dan berhenti di Arafah bersamanya. Rawi Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi laqa rukiban birruha faqala minal qaum qalu al-muslimun faqalu man anta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فرفعت إليه امرأة صيبا فقالت لهذا حج قال نعم ولك أجره. Riwayat Muslim dari Abu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi pernah bertemu dengan sebuah tunggangan di Ar-Rawha. Lalu ia bersabda, siapakah orang itu? Mereka berkata, iaitu orang-orang Muslim. Namun mereka berkata, siapakah kamu? Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang wanita telah melahirkan seorang lelaki kepadanya. Dia berkata, adakah ia akan menziarahinya? Dan dia berkata, ya, ia akan mendapat pahalanya. Syukran. Hadza faqat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Aisyatul Humaira binti Nurizan, I201045556.
أيوة في أركان الحج. أولا الإحرام، وقد علمت أن المقصود به نية الدخول في الحج، وقد ذكرنا كيفيته وآدابه وشروطه. فكما أن النية ركن أساسي من أركان الصلاة، فهي هنا ركن جوهري من أركان الحج. Baik, yang pertama sekali rukun haji yang pertama adalah ihram, yakni niat ihram. Niat ihram di miqat. Ihram bermaksud melafazkan niat ihram ketika di miqat. Apa itu miqat? Miqat ni adalah sempadan masa dan tempat bagi memulakan ibadat haji. Okey, itu terjemahan ringkas daripada rukun haji yang pertama, ihram. Rukun yang kedua adalah al-wuquf bi Arafah. Ay al-wuquf bi Arafah huwa labbu a'malul hajj wa ahammuha hatta la ka'anna al-hajja laysa illa al-wuquf bi Arafah. Wa Arafah ismu li jabal yatullu ala Mina yaqa'u ala bu'dahu 25 kam ila al-janub al-syarqi min Makkah. Okey, terjemahannya maksudnya adalah rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf ni bermaksud berhenti dan berada di bumi Arafah sebentar atau seketika, yakni sekalipun dalam 1 saat masa berada di sana. Masanya waktu wukuf di Arafah ni adalah bermula dari tergelincir matahari, yakni masuk waktu Zuhur ataupun ini masuk waktu Zuhur pada tarikh 9 Zulhijjah sehingga seketika sebelum terbit fajar, maksudnya sebelum masuk waktu subuh pada hari ke-10 iaitu 10 Zulhijjah. Dan waktu afdal untuk berwukuf sebahagian dari siang hari 9 Zulhijjah dan sebahagian dari malam 10 Zulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, tiada hari yang lebih disukai Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan amalan soleh daripada hari-hari ini, iaitu 10 hari pada Zulhijjah. Okey, dekat situ dalam keterangan dalam slide ini, wukuf di Arafah ni juga, wukuf di Arafah ni adalah yang paling utama daripada amalan haji. Maksudnya wajib untuk berwukuf di Arafah, untuk berhenti sebentar di Arafah. Itu adalah salah satu rukun haji. Kemudian Arafah ni apa? Arafah ni adalah nama sebuah gunung yang menghadap ke Mina, yakni terletak kira-kira 25 km ke tenggara Mekah. Okey, mari kita tengok syarat wukuf di Arafah. Yang pertama, an yakuna al-wuquf biha fi juz'i min ajza'il fatrah allati tabda' bi zuhril yawm at-tasi' min Dhul-Hijjah ila fajr yawm an-nahr. Ay falau waqaf bi Arafah qabla dhalik aw ba'dahu lam ya'tabiru hajjuhu wa yakfi an yahdhur min al-waqt al-muhaddad lil-wuquf lahzah wahidah min nahar aw layl. ولكن الأفضل أن يجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل، فإن خرج من عرفات قبل غروب الشمس أراق دما استحبابا لا وجوبا لمخالفة عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maksudnya berada di Arafah ni daripada tempoh yang bermula pada tengah hari, iaitu pada tanggal 9 Zulhijjah hingga terbit fajar, ini pada 10 Zulhijjah. Maksudnya jika dia singgah di Arafah sebelum daripada tarikh itu ataupun selepas daripada tarikh 9 atau 10 Zulhijjah, maka hajinya tidak dikira. Jadi cukuplah walaupun dia berada pada tarikh 9
pada tarikh 9 Zulhijjah dalam waktu yang pendek, walaupun 1 saat, sama ada siang atau malam, itu lebih baik. Dan lebih baik gabungkan sebahagian daripada siang dan sebahagian daripada siang dan sebahagian malam. Okey. Yang kedua adalah an yaqafu dhammin hudud Arafah fi ay makan sya' lil hadis sahih ha huna waqaftu wa Arafah kullaha mawqif rawahu Muslim fala yakfi wuquf bi'urnah wa huwa ismu makan yusamid hudud Arafah bainahuma sakhrat nasabat alamat على حدود عرفة ويؤخر الصلاة المغرب إلى العشاء جمعا يصليهما في المزدلفة في طريق العودة إلى منى لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك في الحديث المتفق عليه. Syarat yang kedua adalah berdiri atau di dalam sempadan Arafah, yakni di mana sahaja yang dimahu asalkan berada dalam sempadan Arafah. Dalam hadis tu ada sebut, di sini saya berdiri dan seluruh Arafah adalah perhentian, diriwayatkan oleh Muslim. Yakni tak cukup, maksudnya diri di urnah tu maksudnya teluk. Itu nama tempat yang menandakan sempadan Arafah. Tanda sempadan Arafah ni batu-batu besar didirikan sebagai tanda sempadan. Dan dia melambatkan solat maghrib hingga solat maghrib bersama-sama, dan dia solat di Muzdalifah dalam perjalanan pulang ke Mina, kerana Nabi Muhammad SAW telah melakukan dan memerintahkannya dalam hadis yang telah disepakati. Okey, itu syarat wukuf. ثالثا من أركان الحج هو طواف الإفاضة لصريح قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث جابر الذي رواه مسلم. Okey, kat sini tak disebutkan maksudnya. Okey, saya bagi tahu maksudnya. Maksud tawaf ifadah ni adalah apa? Yakni mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Putaran ini dimulai dari Hajar Aswad, dan Kaabah berada di sisi kiri badan jemaah haji. Ketika melakukan tawaf, jemaah haji akan berputar melawan arah jam. Okey. Syarat-syarat tawaf dalam slide ini ada 3. Okey, yang pertama, أن يتوفر له ما يشترط لصحة الصلاة من النية والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ومن النجاسة على بدنه أو ثوبه أو المكان الذي يطوف فيه ويستر العورة لما رواه الترمذي والدار قطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. Maksudnya syarat yang pertama ni, dia mesti suci dari hadas, najis, baik dari segi badannya mesti bersih, dan juga pakaian yang dipakai mesti bersih, suci daripada kotoran besar dan kecil, ataupun tempat yang ditawaf, dan juga menutup aurat. Ketika At-Tirmizi dan Al-Daraqutni meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahawa beliau bersabda, tawaf adalah solat melainkan Allah SWT telah menghalalkan ucapan yang di dalamnya, maka sesiapa yang tidak bercakap melainkan yang baik itu. Baik, syarat kedua adalah yashtaritu alla yadkhulu bi syai' min jismihi athna'u tawaf ila hududil Ka'bah
فعليه إذا أن يطوف بالبيت من خارج حدود الحج وهو عبارة عن مساحة إلى جانب الجدار الشمالي للكعبة محدود بجدار قصير على شكل نصف الدائرة لأن الحج داخل ضمن حدود الكعبة فلا يجوز الطواف من داخله. Maksudnya kan syarat yang kedua ni adalah disyariatkan bahawa tak boleh memakai apa-apa daripada tubuhnya semasa tawaf keliling Kaabah. Maksudnya kalau untuk lelaki hanya memakai ihram sahaja, dan untuk yang perempuan memakai telekung. Kemudian hendaklah tawaf Baitullah tu dari luar sepadan batu atau iaitu kawasan di sebelah dinding utara Kaabah yang mana telah dibatasi oleh dinding yang berbentuk separuh bulatan. Batu yang berada di dalam sepadan Kaabah tu tidak boleh tawaf dalamnya lah. Baik, untuk syarat yang ketiga adalah yashtaritu an yaj'alu al-bai' an yasaru athna'u tawafuhu badi'an بالحجر الأسود فلو بدأ بما وراء حدود الحجر الأسود لم تحسب طوافته حتى يصل إليه وذلك لاتباع ولفعله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. Maksudnya ditetapkan bahawa Kaabah ni hendaklah berada di sebelah kirinya semasa beliau tawaf, bermula dengan daripada Hajarul Aswad. Baik, disebutkan juga dalam kitab Syarafatul Qarib jilid 1, yakni hukum melaksanakan tawaf ifadah ni adalah fardu berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi, firman-Nya, kemudian hendaklah mereka membuang kotoran yang ada dalam badan, menyempurnakan nazarnya dan mengerjakan tawaf di sekeliling rumah yang tua, yakni Baitullah. Surah Al-Hajj ayat 29. Okey, baik. Rukun haji yang keempat adalah as-sa'i baina as-safa wal marwah. As-safa wal marwah rabitani qarb al-bait wal murad min as-sa'i bainahuma an yasiru min as-safa ila al-marwah ثم الأقص 7 مرات من الصفا إلى المروة مرة والأقص مرة وهكذا. Maksudnya, saya tak baca habis. Maksudnya sa'i ni apa? Sa'i ni adalah berjalan kaki dari Bukit Safa dan Marwah, bermula dari Bukit Safa, kemudian berjalan sehingga 7 kali perjalanan hinggalah berakhir di Bukit Marwah. Safa dan Marwah ni adalah dua bukit yang berdekatan dengan Baitullah. Yang mana itulah berjalan kaki ulang-alik dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Okey. Mari kita tengok apakah syarat-syarat sa'i. Kat sini ada sebut 4. Saya baca secara ringkas. Yang pertama, an yakuna aqbu tawaf sawa kana tawaf al-qudum wa huwa alladhi yastahabbu an yaf'aluhu al-hajj awwal muqaddimuhu Makkah aw kana tawaf ifadah wa huwa tawaf ar-rukun fi'l Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adal ala dhalik. Rukun yang pertama, syarat sa'i yang pertama adalah hendaklah dilakukan selepas tawaf rukun atau tawaf qudum. Syarat yang kedua adalah an yakuna mu'allifan min 7 ashwat mamdu'ah bis-safa makhtumah bil marwah kullu sa'i bainahuma mahsub syautan. Syarat yang kedua adalah hendaklah cukup 7 kali pusingan daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Yang ketiga, an yaqta'u jami'al masafah allati baina as-safa wal marwah. Hendaklah dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Syarat yang keempat,
أن يتابعوا ويوالي بين الأشواط السبعة، ولو فصل بينها بفاصل كبير عرفا وجب أن يستأنف السعي من جديد. Yang keempat apa? Hendaklah sa'i itu dilakukan pada jalan yang telah ditentukan. Jangan kita mandai-mandai melakukan sa'i bukan di Bukit Safa dan Bukit Marwah, tapi tempat lain, dan bukan laluan yang memang patut untuk laluan untuk sa'i. Jangan selain daripada laluan sa'i lah, maksudnya macam tu. Baik, rukun haji yang kelima adalah al-halq, wa yashmilu mutlaq ma yusamma qassan al-sha'r, fa yadkhulu qassu thalatha al-sha'rat fa akthar, wa yadkhulu al-halq bima'na isti'sal sha'r al-ra's kama yadkhulu al-taqsir مهما كان قدره وأيان كانت وسيلته، وهو رقم على الصحيح في مذهب الإمام الشافعي، دليل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان وغيرهم. Al-halq maksudnya apa? Iaitu tahallul. Tahallul tu bercukur atau bergunting rambut. Tahallul ni mencukur rambut kepala setelah sudah melakukan haji. Maksudnya dah selesai. Waktunya sekurang-kurangnya adalah lewat dari tarikh paling lewat setelah 10 Zulhijjah. Jika tertinggal salah satu rukun atau tidak mengikut syaratnya, maka haji ataupun umrahnya tidak sah, iaitu batal, dan terpaksa mengqadhakannya semula dengan segera kerana masih dalam ihram. Kalau tak sempat ataupun ada yang tertinggal, maka kena ulang semula ketika masih memakai ihram. Juga Okey, kita melihat mari kita tengok syarat tahallul. Yang pertama, alla yusbiqu waqtuhu wa waqtuhu ba'da muntasif lailatul nahr, falau halqu qabla dhalik kana athiman wa yustawjabul fidyah. Syarat tahallul yang pertama adalah tidak boleh mendahului waktunya, dan waktunya selepas tengah malam. Baik, yang kedua, alla yaqullu 'adadu sya'rat khalqan aw taqsiran an 3 sya'rat ala sahih liqaulihi ta'ala 'anil mu'min muhalliqina ru'usikum wa muqassirin. والرؤوس كناية عن الشعر لأن الرأس لا يحلق. قالوا والشعر جمع وأقله 3 شعرات. Syarat tahallul yang kedua adalah jumlah rambut sama ada dalam penciptaan atau pemendekan tak boleh kurang daripada 3. Maksudnya mesti cukur kepala dan gunting rambut. Yang ketiga yashtaritu an yakuna sya'rul mahluq min hududi ra'si fala yaghni anhu halqu sya'ra min al-lahiyah wasyaribin mathalan. هذا وأما المرأة فتقصر ولا تؤمر بالحلق إجماعا. Disyaratkan bahawa rambut yang cukur tu dari sepadan kepala, maka mencukur rambut dari janggut dan misai. Kalau bagi perempuan tak perlu untuk botak, tak perlu seperti lelaki kerana syaratnya berbeza, dan tak perlu tidak diperintahkan untuk bercukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fatin Nadia binti Mazami, I1830332. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Anwa'u al-Haji, iaitu jenis-jenis haji. Haji tamattu'
يقول الحج تمتع بأداء العمرة أولا ثم أداء فريضة الحج في نفسه عام، أي أداء العمرة أولا في شهر الحج شوال ذو القعدة أول 10 أيام من ذو الحجة. Amalan. Okey. Haji tamattu ni ianya mengerjakan umrah dahulu, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama, iaitu mengerjakan umrah terlebih dahulu pada bulan-bulan haji Syawal, Zulkaidah, 10 hari pertama Zulhijjah. Kemudian al-a'malu at-tamattu ihramani lil haji wa umrah, tawafani lil haji wa umrah, sa'yani lil haji wa umrah, zabih hadi, hillu ba'da umrah wa ba'da al-haji. Itu amalan waktu membuat haji tamattu, ihram untuk haji dan umrah, tawaf untuk haji dan umrah, sa'i untuk haji dan umrah, kemudian membuat korban, kemudian diberikan selepas umrah dan selepas haji. Haji qiran wa an yuharrimu bil umrah wal haji ma'aha fil nasib wahidah. Tariqah al-awwal tanawwi ada'a faridatu al-haji wal umrah fil waqti wahidah fi syahril al-haji an tariqi ada'i faridatu al-haji faqat. Saniyan tariqah saniyah niyat adai al-umrah faqat walakin qabla niyat tawafi adai faridah al-hajj, iaitu haji kirani iaitu mengerjakan umrah dan haji bersama-sama dalam satu ibadah. Itu kaedah pertama, perlu berniat mengerjakan haji dan umrah serta di bulan haji dan mengerjakan haji saja, dengan mengerjakan haji saja. Itu kaedah yang kedua, niat mengerjakan haji saja tapi sebelum niat tawaf untuk menunaikan fardu haji. Kemudian amal qiran, ihram wahidah, tawaf wahidah, sa'i wahidah, zabih hadi. Itu amalan itu cara mengerjakan ihram dia hanya sekali, tawaf sekali, kemudian sa'i pun sekali, dan melakukan sembelih hadi. Haji ifrad yakunu ifradu bil haji qabla umrah fil ashhar al haji min nafsil am, ay ada'a faridatu al haji awalan fi syahri al haji summa al umrah atau adai umrah kharju ashhar al haji summa ada'u faridatu al-haji fi tilka sana aidan. Al-haji allazi yaudu faridatu al-haji la yahda'una irsad. Okey, haji ifrad ni dalam menunaikan haji sebelum umrah pada musim haji pada tahun yang sama, iaitu mengerjakan haji dahulu dalam bulan haji kemudian mengerjakan umrah, atau mengerjakan umrah di luar musim haji kemudian baru menunaikan haji,
dalam tahun itu juga. Lepas tu jemaah haji yang mengerjakan haji ifrad tidak dikenakan dam. Kemudian amalu ifradu wahidah, tawaf wahidah, sa'i pun wahidah, la yahilu ila yaumun nahri. Ianya hanya dibenarkan pada hari kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia binti Muhammad Firidi dan nombor matrik saya 192033932. Baik, untuk pembahagian saya akan bincang tentang al-ikhtilalu bil hajj ataupun al-ikhlalu bil hajj. Dan apa yang saya akan bincang dalam al-ikhtilal ataupun al-ikhlal bil hajj ialah dalam keadaan seorang dia berihram, kalau jika dia tertinggal perkara yang wajib ataupun dia buat perkara yang dilarang, maka dia akan didenda ialah dam. Dan al-fidyah, kita mula dengan apa itu fidyah, ialah dam. Dan ما يجب على الحاج أو المعتمر بسبب ترك واجب أو فعل محظور. Dan untuk seorang yang yang dalam keadaan dia berhaj, haj ataupun mu'tamar, dalam keadaan dia nak berumrah, dan tetapi dia tertinggal perkara yang wajib dan dia melakukan perkara yang dilarang. Dan awalan, perkara yang pertama, fidyah tarkal wajib, dan dam ditinggal perkara yang wajib. Dan sesiapa yang ditinggal ataupun dia tidak berbuat perkara yang wajib dalam keadaan dia berihram, dan tetapi kita akan fokus dekat sini ialah perkara yang haj. Dan umrah ini perkara ada dalam keadaan yang lain juga, tapi kita akan bincang dalam al-hajj. Dan jika sesiapa yang tidak dapat atau dia tidak dapat buat perkara yang wajib, contohnya dia tark al-mabit di Muzdalifah, dia tidak bermabit di Muzdalifah ataupun dia dicukur, wa ghadzalika li zamati al-fidyah, dan itu dia kena denda ialah dam. Dan wadam ni ibarat daripada 7 bedna. Dalam 7 bedna iaitu wahiyya an-naqah. An-naqah ini anak unta dan ataupun al-jamal, unta. Atau 7 baqarah, dan iaitu 7 lembu. Dan thani min al-ma'iz, dan thani min al-ma'iz ialah kambing. Thani ini ialah dilebih daripada umur dia lebih pada setahun, ma'utimma sanah. Atau juz' min al-dhan. Juz' min al-dhan dia ma mada alaihi 6 ashhur akthar. Dia dalam keadaan al-dhan ini kambing juga, tak silap saya, dan dia dalam ma mada dari 6 bulan ataupun lebih, dan disembelih dalam kawasan al-haram al-makki, dan diberi kepada orang fakir, fuqara. Dan jika tidak dapat dibagi kepada orang yang fakir, maka dia akan puasa 10 hari dan 3 hari fil hajj in amkanih, dalam keadaan dia berhaji fil hajj in amkanih, dan 7 idza raja' ila ahli, dan 7 jika dia balik di kampungnya, ila ahli. Thaniya fidyah fi'l al-mahdhur, dan fidyah dam dalam keadaan dia berbuat perkara yang dilarang ialah
dipakai baju yang berjahit, ataupun dia ambil kain letak atas kepala, wa taqtiya ar-ra's, ataupun at-tib, dia berwangi menggunakan al-atar ataupun minyak wangi, dan cukur rambut, halq asy-sya'r, wa taqlim al-adfar, ialah dikepit kuku, dan wahada yukhayyar fiha baina thalathat asya', dan ini boleh dapat di yukhayyar, pilih antara tiga tiga benda, ialah dia boleh untuk jika dia buat perkara yang dilarang, dia boleh dapat milih tiga untuk dibayar denda. Yang pertama, dia puasa 3 hari, ataupun dibagi makanan kepada 6 orang miskin, 6 masakin, dan untuk seorang likul miskin nusf sa' min ta'am aruz wa nahwa, dan untuk setiap seorang yang miskin akan bagi setengah sa' min makanan, ialah nasi dan sebagainya, wa nahwa. Dan sembelih syah, faman fa'ala mahdhuran min mahdhurat al-khams al-madhkura muta'ammidan, dan sesiapa yang membuat perkara yang dilarang dalam yang dinyatakan 5 perkara yang dilarangkan, dan muta'ammidan, tidak sengaja, ataupun dia perlu untuk buat tu dan dia dibuatkan, aw ihtaja ila fi'la fafa'alaha, wa hadhihi tusamma fidyat al-adha. Wa ma fa'ala syai'an min hadhihi al-mahdhurat nasi fala syai' alayh. Jika sesiapa buat perkara yang dilarang dan dilupa, dan dia dilupa, dan maka dia tak ada apa untuk didenda. Baik. Dan min ahkam al-hadi, يجوز للحاج إذا كان قارنا أو متمتعا أن يوكل من يقوم بذبح الهدي عنه إذا كان الوكيل ثقة منه. Dan dalam keadaan dia berhaji, dia boleh, dan untuk jika dia dalam keadaan qarinan atau mutamatti'an, untuk dia boleh diwakil sesiapa atau seorang untuk sembelih al-hadi, dan jika wakil itu boleh dipercaya, dan maka lebih baik untuk dia buat orang haji, orang al-hajj tu dia buat sendiri binafsi. Dan binafsi li fi'al Nabi sallallahu alaihi wasallam la tujza al-fidya عن الأضحية، لا تجزأ الفدية عن الأضحية لأن الفدية هي للتمتع، أما الأضحية فهي سنة للحاج وغيره. Dan di sini tidak boleh untuk dibahagikan al-fidyah. Al-fidyah ialah dam yang dikena denda, dan adhiyah. Adhiyah ini dalam al-adhiyah. Dan al-fidyah hiya litamattu', ialah dalam keadaan berhaji. Amma al-adhiyah fa hiya sunnah lil hajj wa ghairihi. Dan kedua, fidyah al-mubashara فيما دون الفرج والجماع في الحج بعد التحلل الأول، وهذه كفدية الأذى السابقة، kerana dia membuat perkara dia tidak sengaja dan dibuatkan, maka dia kena fidyah al-adha. Dan ketiga, fidyah al-jama' fil hajj qabla at-tahallul awal. Di sini fidyah al-jama' ialah berjima' al-jama' fil hajj qabla at-tahallul al-awal. وهي ذبح بدنة. البدنة هي ناقة, anak unta, dan jika dia tidak dapat فإن لم يجد, dia akan berpuasa 3 hari fil hajj,
والسبعة إذا رجع إلى أهله. Dan 7 jika dapat balik dalam di kampungnya. Dan maka haji dia dibatal, wa yufsid hajjah, dan wa yajib alaihi an yukmalu, dan dia akan meneruskan meneruskan an yukmalu wa yaqdi fil 'am al-qadim, dia akan diqada tahun yang akan depan. Dan keempat, fidyah al-jama' fil umrah. Hiya asyah wa umratu fasida wa alaihi qada'uh. Dan ini untuk bahagian umrah, dan kita cuma akan fokus dalam keadaan haji saja. Ini pula qatl as-sayd. Qatl as-sayd ini maka dalam keadaan dia berihram, dia pergi untuk membunuh hayawan as-sayd. إذا كان الصيد له مثل فيخير بين إخراج المثل. Dan sini dia akan يطعم كل مسكين مدين أو يصوم, dia akan puasa عن كل مدين يوما. Dan untuk qatl as-sayd ini, fa'innahu yukhayyar, dia boleh memilih, yukhayyar bain untuk dia membeli makanan dan memberi kepada orang miskin, dan ataupun dia berpuasa. Dan la yusah aqd nikah fil hajj wal umrah wala fidya fih, dan tak boleh untuk berakad nikah dalam keadaan dalam keadaan berhaji ataupun umrah, dan wala fidya alaih. Wala fidya alaih maknanya dia tidak ada untuk didenda. سوف أكمل العض للاختلاف في الحج. المسألة المختار للموضوع حكم استعمال الصابون المعتاد للمحرم. يعني maksudnya hukum menggunakan minyak wangi bagi orang yang berihram. طيب، أولا بعد نية الإحرام يكون الإنسان في محرمة الإحرام. هذا الأمر نصيت عليه الشريعة الإسلامية، فإذا خليفته فرضت عليه غرامة أو سد حسب نوع المنع. وذكر الشيخ حسن بن أحمد الكاف في مقاله من نواهي الإحرام ستر الرأس ولبس المخيط للرجال وستر وجه ولبس القفازة للنساء والعطور والجماع ولبس الشعر والحياة والصيد والاطلاع أو إتلاف النباتات في الحرام. Maksudnya setelah berniat untuk berihram, seseorang itu berada di dalam pantang larang ihram. Perkara ini telah ditetapkan oleh syarak, dan sekiranya melanggarnya, maka akan dikenakan denda atau dam mengikut jenis larangan yang dilakukannya. طيب، ثم تطيب وذلك باستعماله عمدا في أي جزء من أجزاء بدن، ومثاله أن يمزو الطيب بطعام أو شراب فيطعمه، وأن يجلس أو ينام على فراش أو أرض مطيب من خير حائل، ومثله أيضا على خصاب بصابون مطيب. Maksudnya, dan itu adalah dengan sengaja menggunakannya di mana-mana bahagian tubuhnya, dan sama dengan mencampurkan minyak wangi dengan makanan atau minuman dan memberinya makanan, dan duduk atau tidur di atas tilam atau tanah yang bersih tanpa penghalang, dan begitu juga dilakukan dengan mencuci dengan sabun wangi. Laisa fi hukum atau tayyubu syamma al-ward aw mi'ah fi ina'iha aw makhrisuhu fala yahrimu dhalik. Maksudnya, tidaklah hukum wangian mencium bau bunga mawar atau airnya di dalam bekasnya atau yang ditanam, ia tidak dilarang. Wadalil al-haramatu al-ijma' wali'annahu min abraz mazahiru at-tarfutu alladhi ta'bahu hikmah al-hajj, wa qad qala alaihi salatu wassalam fi hadith as-sahih al-hajju ash'athu akbar, yakni dan bukti kesucian adalah kebulatan suara, dan kerana ia adalah salah satu penuahan yang paling menonjol sehingga kebijaksanaan haji ditolak. وهذا قليلا في قانون استعمال الطيب في الإحرام. يعني
لكل مسلم حج أو أمرة رجال والنساء وكذلك من يرتدون الإحرام يمنعون منعا باتا عليهم وضع العطر سواء على جسم أو شعر أو الحيض أو غير ذلك وكذلك الطعام أو الشراب أو استنشاقه في أنف لكن maksudnya, bagi setiap orang Islam yang mengerjakan haji atau umrah, lelaki dan perempuan serta orang yang berihram, dilarang sama sekali meletakkan minyak wangi sama ada pada badan, rambut, janggut dan sebagainya serta makanan atau minuman atau menyedutnya dalam hidung. Tetapi, يجوز للمحرم استعمال معجون الأسنان وصابون الاستحمام وشامبو الشعر وغسل الوجه وزيت الرياء وزيت التدليك حتى لو كانت رائحته عطرة وذلك لأن استخدام لغرض الحفاظ على النظافة والصحة ليس للعطور ولكن يجب أن تنبه إلى أن استعمال المدى لا ينبغي أن يكون عن قصد المبالغة لأنه إذا كان المقصود منها تعمل تكثيف الرائحة في الجسم فقد اعتبار فعل إثما ويحتاج إلى الإتماع السد التحرير والتقدير ويطبق الشيخ نفسه على المشروبات والأطعمة ذات النكهة ورائحة الكريهة. Yakni dibolehkan bagi seorang muhrim menggunakan ubat gigi, sabun mandi, syampu rambut, pencuci muka, minyak angin dan minyak urut walaupun baunya harum. Ini kerana ia digunakan untuk tujuan menjaga kebersihan dan kesihatan, bukan untuk minyak wangi. Tetapi perlu diingatkan bahawa penggunaan bahan itu tidak boleh dengan maksud berlebihan kerana jika ia sengaja bertujuan untuk memperhebatkan bau badan, maka perbuatan itu dikira dosa dan ia perlu disempurnakan. Pilihan dan penghargaan. Perkara yang sama berlaku untuk minuman dan makanan yang berperisa dan berbau tidak menyenangkan. إذا كان الإنسان محرما فقد رشبتيا على نفسه أو على خيره من نثار العطر في بدنه عمدا أو بخير قصد لذلك من الضروري أن يتخلص الإنسان من أثار العطر على جسده فورا إذا لم تتخلص منه فورا وأنت تعلم بالفعل فقد اعتبار الفعل إثما ولا بد من إكمال السد التخير والتقدير. Yakni jika seseorang itu diharamkan, jika seseorang itu dalam ihram, maka dia menyembur perlahan pada dirinya atau orang lain yang menghamburkan minyak wangi pada tubuhnya secara sengaja atau tidak. Oleh itu adalah perlu bagi seseorang untuk menghilangkan kesan minyak wangi pada tubuhnya dengan segera. Jika tidak buang dengan segera dan sudah sedia maklum, perbuatan itu dikira berdosa dan dam itu mesti dilengkapkan. Fi suratul mas'alah إذا لبس إنسان وجيان على اللباس الإحرام قبل نيته الإحرام وكذا الرائحة ما زالت موجودة في ثياب الإحرام حتى بعد أن نوى الإحرام فهناك رأيان يمكن اتباعهما. يعني jika seseorang memakai pakaian ihram, jika seseorang itu memakai wangian pada kain ihram sebelum dia berniat ihram serta wangian itu masih wujud pada pakaian ihramnya walaupun sesudah dia berniat ihram, maka di sini terdapat dua pendapat yang boleh diikuti. Fi ra'i al-'Isa al-fi'l laysa khati'ah walakinahu yakhda'u lil-sad, yakni menurut pendapat al-Asah maka perbuatan itu tidak berdosa tetapi dikenakan dam. في الراء مقابل عسى فيكون الفعل بلا خطيئته ولا يخضع للسد لأنه عادة ما يتم ارتداء الثياب ثم خلعه وهذه عادة. Maksudnya, menurut pendapat muqabil asah, maka perbuatan itu tidak berdosa dan tidak dikenakan dam kerana pada kebiasaannya pakaian dipakai dan kemudian ditanggalkan dan perkara ini merupakan satu kebiasaan. ثم يلبس العطر على الجسم قبل نية الإحرام ثم يذوب نتيجة عمل التعريق ثم يعلق على كماش الإحرام لذلك يمكن ليس ثوب الإحرام مرة أخرى حتى لو تم إزالته ولا تزال رائحته أطرى ورائحة الفعل ليس خطئا ولا يخضع للسد. yakni minyak wangi dipakai pada badan sebelum niat ihram dan kemudian ia cair kerana akibat tindakan perpeluhan lalu melekat pada kain ihram, maka oleh yang demikian kain ihram itu boleh dipakai semula walaupun telah ditanggal dan masih berbau harum dan wangi. Perbuatan itu tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. ثم الكسوة أو الكعبة أيضا ملونة بالرائحة فاحذر عند الاقتراب منها حتى لا يضر الناس بها واحذر حتى لا يلتصق عطر الكسوة بها الفم والوجه والجسم. هذا غالبا ما يضع العطر عليها. إذا استنشق الشخص رائحة الملابس دون كسوة فعليه إزالته على الفور إذا لم يكن
لم يكن الأمر كذلك فإن فعلا يعتبر احتياط ويجب أن يجتمع الاختيار والتقدير. Maksudnya kiswah atau kelambu Kaabah turut dilumurkan minyak wangi, maka perlulah berhati-hati ketika menghampirinya supaya ia tidak cedera kerana dirempuh oleh orang ramai, serta ia juga perlu berhati-hati agar wangian dari kiswah itu tidak melekat pada mulut dan wajahnya serta tubuh badan. Hal ini kiswah sering diletakkan wangian kepadanya. Seseorang apabila sudah melekatnya wangian kiswah padanya secara tidak sengaja, maka perlulah ia segera menghilangkannya. Jika tidak, maka perbuatan itu telah dikira berdosa serta perlu menyempurnakan dam, iaitu takhir dan takdir. أقوال العلماء في فتوى المتعلقة مع المناقشة. أولا استعمال الطيب للمحرم محظور حتى ولو كان مخلوطا بغيره طالما أن طيب المخلوط يتطيب به عدد. قال الإمام باشر رحمه الله من علماء الشافعي والمرد بطيب ما يكسر ريحه غالبا كمسك وعود ووارث وكافور بخلاف ما يكسد منه التدويد أو الإصلاح أو الأكل وإن كان له رائحة طيبة. Maksudnya dilarang menggunakan minyak wangi ketika berihram walaupun bercampur dengan yang lain, asalkan minyak wangi yang bercampur itu biasanya diwangikan dengannya. Imam Bashir rahimahullah di kalangan ulama Syafi'i berkata, apakah yang dimaksudkan dengan minyak wangi? Apa yang dimaksudkan dengan keharumannya yang sering seperti karbo barus dan tidak seperti yang diniatkan olehnya, iaitu ubat, pembaikan atau makanan walaupun baunya harum. وغير ذلك فاستعمال الطيب من المحظورات التي لا تجوز للمحرم وذلك بالاتفاق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام للرجال سأله عما يلبس المحرم لا يلبس القميص ولا الإمامة ولا السراوي ولا البرنس ولا ثوب مسه ورس أو الزعفران رواية الشيخين. قال الخطيب الشربيني رحمه الله من المحرمة استعمال الطيب للمحرم ذكرا كان أو خيره بما يكسد منه رائحته خليبا ولو مع خيره كالمسك والعود والكافور والورس. Maksudnya, pemakaian minyak wangi merupakan salah satu larangan yang tidak boleh bagi orang yang sedang berihram dengan persetujuannya. Kerana Rasulullah SAW melarang hal itu, maka baginda SAW bersabda kepada seorang lelaki yang bertanya kepadanya apa yang dipakai oleh orang muhrim. Dia tidak oleh orang yang berihram. Dia tidak memakai baju dan tidak boleh berserban, tidak boleh seluar, tidak juga jubah dan tidak boleh pakaian, dan dia adalah penyayang. Di antara perkara yang diharamkan ialah menggunakan minyak wangi bagi seseorang dalam keadaan ihram, lelaki atau selainnya, dengan apa yang diniatkan untuk menghidunya dengan kerap, walaupun dengan orang lain seperti kasturi, kapur barus dan mawar. ثم ننتقل إلى الترجيح. أولا العطر هو ما نص عليه النص الإسلامي في النهي عن الإحرام عند Imam Syafi'i هو رائحة الطيبة. Maksudnya, berwangi merupakan perkara yang dikhususkan dengan syarat tentang larangan ketika ihram. Mengikut pendapat Syafi'i, yang dimaksudkan dengan berwangi-wangian adalah bauan yang menyenangkan. والحرام أن تطيب سواء استخدام على قماش الإحرام أو سرير أو نعله حتى إذا كان على الحذاء أطرع وجب إزالته. Maksudnya, dan diharamkannya adalah bertujuan untuk berwangi-wangian semata-mata, sama ada digunakan pada kain ihram, tempat tidur atau kasutnya, sehingga kan sekiranya pada kasut itu terdapat wangian, wajib menghilangkannya. ثم جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية يجب بعد إحرام الاستحمام وتغيير ملابس الإحرام وصابون للتطيح حتى في حالة الرائحة الكريهة، هذا لأن الصابون ليس عطرا، أما استعمال صابون خير الذي له رائحة فهو أهم. Maksudnya, Dar Ifta Misriyah di dalam fatwanya menyatakan selepas berihram diharuskan untuk bermandi, menukar pakaian ihram, menggunakan sabun bagi tujuan menyucikan walaupun terdapat bau menyenangkan. Ini kerana sabun bukan dinamakan sebagai pewangi, adapun penggunaan sabun selain daripada yang mempunyai bauan adalah lebih utama.
أما قبل الإحرام فهو الختان، وهذا قول جمهور الفقهاء كحديث سيدتنا عائشة رنحا كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم للإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. Maksudnya, adapun sebelum melakukan ihram, ia merupakan perkara yang disunatkan. Ini merupakan pendapat jumhur fuqaha seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu. Maksudnya, aku telah memakaikan wangian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ihramnya sebelum baginda berihram dan bertahallul, sebelum baginda tawaf di Baitullah. Riwayat Imam Muslim. ثم وأما تأثير ملابس الإحرام قبل الإحرام فإن جمهور العلماء ينهى عنه، وبحسب الرأي النهي في مدرسة الإمام الشافعي جائز ولا يضر استمرار رائحة العطر على الثياب بعد الإحرام. Maksudnya, hal berkenaan dengan berwangi-wangian pada pakaian ihram sebelum melakukan ihram, jumhur ulama melarangnya, dan mengikut pendapat yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i dibenarkan dan tidak memudaratkan dengan berkekalannya bau wangian itu pada pakaian setelah berihram. وبناء على أسئلة الفقهاء وأقوالهم فإن استعمال قماش الإحرام بريحة عطرة بسبب استعمال منعم الأقمشة بعد نية الإحرام لا يجوز ويؤذي التخير والتقدير، هذا بسبب الخض والحدث من استخدام منعم الأقمشة المكشة لإزالة الروائح الكريهة، وهذا ما أورده لمباغة tabung haji في كتاب فقه إبادة الحج العمرة وزيارة. لا يجوز استعمال المناديل الرطبة التي تحتوي على العطر، وأيضا نعمة المراد أن تكون عطرية أثناء الإحرام، لذلك فمن الأفضل إزالة العطر من قماش الإحرام قبل ابتدائه. Daripada pandangan fuqaha yang diberikan, menggunakan kain ihram yang berbau wangi sebab menggunakan pelembut kain selepas berniat ihram adalah tidak dibenarkan dan dikenakan dam takhir dan takdir. Ini kerana tujuan dan maksud penggunaan pelembut kain itu untuk mewangikan, dan ini seperti yang dikeluarkan oleh Lembaga Tabung Haji dalam buku Fiqh Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah menyatakan penggunaan tisu lembap yang terdapat wangian dan juga softland bertujuan berwangian tidak boleh digunakan semasa dalam ihram. Oleh itu, sebaiknya ia menghilangkan wangian pada kain ihram sebelum memakainya. Wa hadza faqat minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadza faqat min majmu'atina. Syukran ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.